Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini saya akan dengar sambil kita ride pergi ke pejabat. Ada urusan sikit dekat pejabat hari ini. Kita akan mendengar satu podcast bersama dengan Dr. Mazhar, Dr. Rozami dan juga Ustaz Rizal Azizan berkaitan tentang isu Ramadan, antara adat dan juga ibadat. Jom kita dengar sama-sama dan kita ambil manfaat ilmu, insya-Allah. Datuk pernah menulis, berpuasa tak boleh berpisah daripada dalil. Kan ada artikel yang Datuk komen, kata banyak benda yang kadang-kadang membatalkan puasa tapi tak membatalkan puasa. Dan kadang-kadang ada kecenderungan pula orang ni dia suka puasa orang batal daripada puasa orang sah kan. Dan kadang-kadang macam-macam jenis amalan. Nak masuk bulan puasa pun kena mandi puasa. Katanya dalam puasa tak boleh mandi. Macam mana Datuk melihat sedikit Ramadan ni yang kita baru seminggu lebih ni tu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ramadan ini adalah satu program yang Allah buat untuk kita. Cuba kita bayangkan, kalau Allah hanya bagi kita semayang, tak ada something yang kita nanti-nanti. Tapi Allah ni kasihan kepada kita. Dia bagi kita Ramadan, dia bagi haji. Kita sentiasa tunggu, musim haji, musim Ramadan. Ya, betul. Ada perasaan tu. Ada perasaan tu. Bila Ramadan nak masuk, kita ada kegembiraan Ramadan. Tapi orang yang masuk Ramadan ni macam-macam orang. Dia gembira pasal apa? Ada orang macam-macam. Dia gembira kerana nak raya ada. Ada orang gembira kerana dia boleh buat program-program apa-apa yang boleh mendatangkan kewangan kan. So, berbagai-bagai lagi. Tanpa menyebut salah atau betul, tapi dia punya tajuk utama segala program-program ibadah yang Allah buat ni, apa dia benda yang betul dia nak capai. Kalau kita faham yang itu, kita akan mudah bincang yang lain. Solat, puasa, zakat, haji, apa yang Allah nak suruh kita capai. Kalau kita tengok Quran, simple saja. Benda yang Allah nak suruh kita capai ni, benda ustaz pun boleh, Ustaz Mat pun boleh buat. Kalau nak buat, Ana pun boleh buat, Dr. Rozami boleh buat, profesor besar di universiti double degree, double PhD pun boleh buat, orang kampung di jalan pun boleh buat, semua orang boleh buat dan adil dalam nak capai benda. Tak ada kok dia ni kaya, peluang dia lebih banyak, orang miskin, tak, sama adil. Apa dia? Maghfirah, keampunan Tuhan. Itu man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Keampunan. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan Allah, ganjaran Allah, ghufira lahu. Dia punya package dia, tawaran yang diberikan, keampunan. Keampunan ni kadang-kadang tak jadi besar sebab kita tidak tahu menilai makna keampunan. Quran kata apa? Saya selalu sebut hal ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera, wasari'u, lari kamu, usaha kepada keampunan Tuhan kamu. Dan ada sampingan keampunan tu dapat apa? Syurga yang luasnya bagi langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ayat lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh. Kamu sabiqu pun lumba-lumba juga. Kan? Tu orang musabaqah tau. Lumba-lumba kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga yang luasnya bagi langit dan bumi. Tak tahulah langit ni sampai kat mana, tapi Allah kata luasnya syurga Allah bagi. Tak berebut kita tanah, banyak berebut sekarang kan. Tempat banyak berebut. Ini program dia. Program dia kalau kita dapat mencapai keampunan, kita berjaya dalam program ni. Kalau kita tidak dapat mencapai keampunan dalam solat, dalam puasa, kita tak berjaya. Kalau kita clear yang ini, kita akan dapat bezakan antara ibadah dengan adat. Sesiapa yang masuk dalam Ramadan kerana nak keampunan, maka berarti dia mencapai tujuan dan mendapat keampunan. Bila dapat keampunan,
dia dapat yang lain semua. Sakinah, ketenangan, kebahagiaan, keberkatan rezeki, keberkatan umur, ilmu, Allah lapangkan dada, Allah berikan dia akal yang bagus, Allah berikan ilmu, tak kira lah ilmu kalau laduni pun laduni yang Allah beri pada dia. Allah campurkan ilham. Kalau dia mendapat keampunan. Kalau dia tak dapat keampunan, semua pakej ni, hal lain tu, pakej dunia mungkin dia dapat. Kuri, meniaga lebih. Bukan kata salah. Tapi bukan core kepada program. Bukan core kepada tujuan asal program. So, semua kita ni yang dengar ni, termasuk diri kita, soalan yang terbesar bagi setiap program ibadat, semayang malam kita ke, solat kita ke, puasa kita, Tuhan ampun aku ke tak? Kalau kita dapat kepada satu maghfirah, Allah ampun kita, hal lain tu tak apa, InsyaAllah kita dapat. Tapi kalau dia tak ampun kita, yang lain kita dapat. Untuk ampun itu tadi, tak boleh cara saya, tak boleh cara Ustaz Ahmad, kena cara yang Allah yang tunjuk dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Bukan kata salah nak berniaga bulan puasa, tak salah. Bukan kata salah nak berkurih, tak salah. Tapi itu bukan core program. Sebab tu anda selalu sebut untuk akhirat wasari'u sabiqu, lumba-lumba. Untuk dunia wallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dia jadikan bumi ni mudah untuk kamu. Famshu, kamu jalan. Tak payah lari. Bukan salah berlumba. Tapi akhirat lari. Tapi kita, sampingan tu kita lari. Kan? Akhirat kita jalan. Sedangkan Quran tu lari yang akhirat. Masuklah diri kita pun. Kan? Tapi sebab tu bila puasa, ini core. Bila kita faham core, asas puasa, kita baru boleh faham yang lain. Tak timbullah nak buat. Ni yang kita cerita tengok. Kita ambil yang obvious tu. Ada negara kan. Semayang tarawih paling cepat sekali kan. Dia nak buat apa sebenarnya? 20 berapa tu lah. Sampai tak dengar kita tak tahu dia cakap apa. Dia nak semayang ke? Tujuan semayang tu keampunan tadi. Adakah dia mendapat apa yang Allah kendaki dengan cara begitu? Termasuklah puasa. Dan termasuk amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi ini asas dia. Supaya kita semua sedar. Kadang-kadang kita terbabas, Ustaz. Ana pun mungkin terbabas, mungkin juga sebagai orang terbabas juga. Dalam sibuk dalam perjuangan, sibuk dalam dakwah. Kadang-kadang kita terlupa nak tanya, kita dakwah untuk apa? Untuk nama kita? Untuk Allah ampun kita. Kita sibuk pasal benda-benda teknikal ni menjadikan kita sibuk. Macam orang susun program di masjid tak? Ni kita buat perlih ni, jom Ramadan di perlih. Kadang-kadang kita tanya juga, aku nak kempen perlih ke? Aku nak kempen besar ni. Kan? Yalah, barnamish program tu untuk orang dapat manfaat. Bukan tujuannya masalah puasa di perlih ke, di Selangor ke, sama saja. Tujuan kita nak offer program tu. Tapi, at the end of the day, yang kita cari ialah keampunan Allah. Maghfirah. Kalau kita betulkan itu, insyaAllah kita dapat bincang hal-hal yang lain. Doktor tengok di Malaysia ni macam mana rata-rata masyarakat Muslim menghadapi Ramadan. Sebab benda ni dah jadi macam saban tahun dia satu benda yang berulang. Pertama ya, kita nak pukul rata tak boleh lah. Tapi ada beberapa kategori manusia lah. Manusia yang pertama ialah golongan yang apabila masuk Ramadan, mereka memikirkan tentang habuan dunia lah. Yang Datuk sebut tadi tu. Bila Tuhan suruh jalan je atas dunia ni kan. Famshu fi manakibiha tu. Tapi dia berlari lah. Kerana dia nampak keuntungan yang dia bakal dapat. Maka berebutlah mencari dunia. Bukanlah benda tu salah. Tapi kalau sampai kepada merugikan peluang dapat keampunan tadi tu, maka dia termasuklah dalam doa Jibril. Yang mana Nabi SAW kan naik 3 mimbar kan. Nabi sebut 3 amin. 3 anak tangga tu Nabi sebut amin kan. Lalu bila sahabat tanya, Nabi kata, tadi Jibril datang kepada aku dan berdoa, raghima anfu abdin adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Faqultu amin. Faqala raghima anfu abdin
dakhala alaihi Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu faqultu amin. Summa qala raghima anfu 'abdin zukirta 'indahu falam yusalli alaik. Atau kama qala. Hadis riwayat Ibn Hibban juga riwayat, Ibn Khuzaimah juga riwayat dengan lafaz yang sedikit berbeza tapi maknanya hampir sama. Iaitu Nabi SAW menyebutkan amin, amin, amin. Ya Allah mustajabkan doa ini 3 kali. Bila sahabat bertanya, maka Nabi SAW menyebutkan, tadi Jibril berdoa pada aku. Jibril mengatakan yang pertama, malang bagi seorang hamba apabila dia ni dapat hidup bersama dengan kedua ibu bapanya ataupun salah seorang daripadanya, tetapi tidak dapat masuk syurga kerana kebaktian dia kepada keduanya ataupun salah seorang daripadanya. Maka Nabi SAW menyebutkan amin. Kemudian doa yang kedua ni yang penting lah. Malang bagi seorang hamba apabila Ramadan masuk kat dia, tapi bila Ramadan beredar dia tak dapat keampunan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah mustajabkan doa ni. Yang ketiga, Jibril doa, malang bagi seorang hamba bila nama Nabi disebut di sisinya tapi dia tak berselawat ke atas Nabi SAW. So, manusia yang mengejar dunia ini kena pastikan bahawasanya dunia itu tidak menghilangkan fokus akhirat dia. Yang kedua ialah golongan manusia yang tak ambil peduli pun. Dunia pun tak ambil peduli, akhirat pun tak ambil peduli. Dia ikut dia je lah. Kan? Dan ada juga di kalangan manusia yang dijadikan Ramadan ni rutin dia. Maksudnya, dia tak rasa pun Ramadan ni istimewa, tapi dia kata dah orang ramai puasa, aku puasa. Kan? Tak puasa aku. Aku pun puasa lah. Tapi itu yang sampai kepada satu tahap, dia bukan Ramadan ni asalnya adalah untuk mengawal nafsu. Sebab itu di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala kata apa? Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im, kan? Bila ada orang ajak dia bertengkar ke bergaduh ke, orang maki hamun dia ke, sebut aku berpuasa. Maksudnya dia di apa? Kontrol lah. Dia diajar untuk kontrol diri dalam keadaan mood yang tak berapa nak baik sebab perut lapar dan penat dan sebagainya, tiba-tiba orang maki hamun dia. Sepatutnya lagi panas dia, tapi Tuhan suruh kawal. Maksudnya kawal, tapi dia bukan kawal, dia bela. Ini kita tak mahu lah. Bela nafsu ni maksudnya sabar, belum waktunya lagi. Sabar, belum waktu. Bila masuk aja azan dan dia makan tu, kadang-kadang kita tengok bila masuk bulan puasa sepatutnya makin slim, tapi ada manusia bila masuk bulan puasa dia makin tembun. Itu something kena check balik lah, kan? Kita pun pernah juga buat benda yang sama, tapi kita kena sama-sama muhasabah. Ni bila saya sebut ni bukanlah saya ni orang yang baik, terbaik di kalangan, tak. Kita sama-sama muhasabah dirilah. Kerana Ramadan ni ataupun puasa ni Allah Ta'ala turunkan dalam Quran, kutiba alaikumusiyam, dia wajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala sebut lagi sekali, nak bagi tahu kepada bahawasanya puasa ni ataupun Ramadan ni benda yang istimewa, sampai Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Atau kama qala, Allah Ta'ala kata puasa untuk aku dan aku beri ganjaran kepada orang yang berpuasa, dia meninggalkan makan dan minumnya kerana aku, yakni kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia ni dia kena jadi golongan yang apabila masuk Ramadan, fokus utama dia, aku nak dapat keampunan. Fokus utama kita semua, aku nak dapatkan keampunan, aku nak ambil sebanyak mungkin peluang yang ada. Sebab itu bila sebut tadi rutin tadi tu, bila sebut rutin yang sampai solat tarawih 20 rakaat 6 minit tu, sebab dia rasa benda tu rutin lah. Dia tak rasa benda tu special. Sebenarnya bila kita masuk bulan Ramadan ni, kita kena rasa tarawih tu special, puasa tu special. Jadi kita feel, kita rasa, tapi tak ada, masa lakukan tu tak ada dalil yang larang. Tak ada dalil yang larang. Tak, itu masih dihilang roh. Maksudnya, sebab tu ulama dulu sebut kan, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin, kan? Kunu rabbaniyin, jadikanlah kamu ni orang yang beribadat kerana Allah, bukan beribadat kerana Ramadan. Maksudnya Ramadan itu sepatutnya mendidik diri untuk kita ni jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Datuk, antara benda yang kita risau lah dalam bulan Ramadan ni, macam ya, kita sebut tadi kan, kita ada salat, kita ada puasa, dan bulan ni memang bulan yang sangat begitu dahsyat orang kita bersedekah ni, dengan iftarnya, dengan, tapi
sebagaimana yang juga sahabat-sahabat takut, amalan kita ni tak ada nilai, tak diterima di sisi Allah Taala. Nabi kata ramai orang lapar, boleh apa puasa dapat lapar, orang yang salat malam dapat letih. Ya, betul. Itu yang kita sebut tadi. Apa yang orang nak capai daripada program-program yang Allah atur ni bukan ni program masjid, ni bukan program jabatan. Ramadan ini adalah program yang diatur oleh Allah untuk kita. Untuk mencapai tadilah keampunan tadi. Tapi kalau itu tidak ada, kita tidak dididik dengan hal itu, kita akan tengok ada orang semayang tak apa semayang, pergi puasa dah. Kan? Kerana kalau kita tanya pasal apa? Puasa, semua orang puasa. Kita pun, dia puasa untuk apa? Ya bukan kita kata tak payah puasa. Tapi maksudnya, kalau dia tahu puasa tu kerana mencari keampunan Allah, menjunjung titah perintah Allah, solat lebih tinggi daripada saum. Ya, walaupun sama-sama titah perintah Allah lah. Maksud lebih banyak arahan orang yang tak solat, dalil-dalil tentang kufur dan seumpamanya sangat kuat tentang orang yang tak solat ni. Maksudnya jika dia tak solat dengan keadaan menghina solat ataupun merendahkan solat. Tapi itu tak masuk dalam fikiran orang. Jadi puasa kadang-kadang sebab tu ada sebahagian orang selebriti yang mana macam-macam dia buat, tapi kita program iftar bersama. Tak apalah, baguslah kan. Tapi jaranglah orang nak program jom kita solat bersama kan. Kerana tadi. Dan satu lagi ialah ini tadi saya sikit nak sebut tentang keampunan ini ialah Quran kata asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Syaitan janjikan kepada kamu kemiskinan dan suruh kamu buat jahat, buat tak elok, keji. Allah janjikan keampunan. Sebab tu orang kalau dia tak pergi kepada bab ni dulu, dia solat. Ustaz, apa solat nak bagi menega laku? Ustaz, apa bacaan Quran? Ayat mana yang baca Quran kalau kita baca nanti kita akan dapat ni 1000 muka ke? Dia pergi pada situ. Dia pergi yang untung dunia. Dunia dia ketakutan kepada kerugian dunia. Syaitan menakutkan dia. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Allah janjikan kepada kita maghfiratan minhu. Allah promises forgiveness from him. Keampunan daripada Allah. Okey. Kalau kita tahu yang tu, maka kita sekarang zaman Facebook ni. Contoh tadi Ustaz Mat sebut masalah puasa. Dalam zaman Facebook, atau bukan Facebook lah, medsos lah. Ulas maki orang sama juga. Itulah hadis Bukhari kan. Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tak meninggalkan qaul, Nabi kata qaulul zur, perkataan bohong, dusta, wal 'amala bihi, dan amalan dan beramal dengannya. Allah tak perlu pun dia tinggalkan. Maksudnya puasa apa tu? Kan? Dia tak perlu pun dia tinggal makan dan minum dah. Kadang-kadang sekarang ni mungkin dia pendustaan yang paling besar sekali, dusta pada nama Allah. Benda yang Allah tak suruh, dia kata Allah suruh. Dusta pada nama Nabi, adik-adik palsu. Mereka amalan adik-adik palsu umpamanya. Kemudian dusta pada orang lain, kan? Kadang-kadang bulan puasa ni kita tak sama juga orang. Kadang-kadang hatta orang kadang-kadang nampak beragama, tapi juga kita pun jauh dari hal-hal seperti itu. Dia kata depa ni pok-pok ni duk kata imam-imam mazhab Buddha. Tengok contohnya. Dalam bulan puasa lah dia bohong. Dia mungkin rasa dia buat macam tu lah daripada buat apa dia, bukan Dr. Zamin nak hantar LOD kot. Bulan puasa pun tisat. Tapi dia lupa semua perkataan ni dan perkataan dusta yang dinukirkan kepada dia dengan menuduh orang tu menghina imam-imam atau menyatakan orang tu tak pakai qaul tak pakai dalil dan seumpamanya yang mana jelas orang dia salah faham daripada apa yang orang kata. Bukan dia salah faham. Salah faham tu mungkin juga boleh lagi dimaafkan. Dia tak ada faham langsung. Dia hanya buat tuhmahan. Dan tuhmahan tu dia buat. Dia tulis.
Dia kata, ni puak-puak ni mana percaya kat Nabi Muhammad. Puak-puak ni mana mau selawat. Puak-puak ni mana mau baca Quran. Puak-puak ni kata Yasin tak boleh baca, haram. Tengok. Perkataan-perkataan tu, mereka yahsabunahu layina wa huwa, Quran kata tahsabunahu layina, Quran tak apa. Wa huwa indallahil azim. Tahsabunahu, kamu sangka dia ringan. Mungkin dia kata, sebenarnya dia kata pun orang kita macam ni juga hidup kita, alhamdulillah. Tapi dia akan berhadapan dengan semua benda tu di mahsyar kelak, termasuk dengan puasa-puasa dia sekali. Bukanlah saya nak sebut. Termasuklah kita juga kalau kita buat benda yang sama. Hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan beragama. Dusta, cakap. Kadang orang bulan puasa, maki dia boleh tahan juga. Kan? Maki. Dan sama juga artis-artis yang mungkin kita boleh sebut juga. Kan? Kalau boleh, berilah sedikit penghormatan pada bulan Ramadan. Tak payahlah program-program yang obvious. That is not the spirit of Ramadan. Kadang-kadang disemarakkan oleh unsur-unsur agama pula. Seolah-olah Ramadan tu yang tu tujuannya. Bersukaria, buat apa dan seumpama. Bukan kita kata Islam melarang senyuman dan tawa. Tapi itu bukan tujuan Ramadan. Kita keluar daripada universiti ataupun madrasah Ramadan ni dengan mengharapkan keampunan. Saya nak nasihatkan diri saya lah, sahabat-sahabat juga kadang-kadang. Banyak program-program TV dan seumpamanya ni. Kadang-kadang bila dijemput tu, okey, ramai juga kita dapat jemputan. Tapi kita kena nilai juga. Ia menjadikan orang lebih dekat dengan Allah, lebih menjadikan orang semayang malam, solat malam, baca Al-Quran, orang bersedekah, atau sebagai program bernama agama tapi hiburan dalam Ramadan. Lebih hiburan kepada satu gelak tawa yang satu benda yang bukan itu tujuan Ramadan. Cerita-cerita yang tak manfaat. Ramadan datang dengan package dia, package doa, package baca Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Fakisha Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan? Tapi kita tengok tu kadang-kadang bila pergi tempat-tempat hotel-hotel buka puasa, elok-elok azan maghrib dengan makan sekarang, dengan kugiran apa semua tu macam mana? Dia kata sebab lepas buka puasa tak apa ke? Yalah, kalau kita semua lah, saya rasa semua kita rasa macam tu. Macam kalau kita terlepas bangun malam pada bulan Ramadan, macam perasaan kita. Pada bulan lain kalau kita terlepas satu malam tak bangun Ramadan, kita akan rasa macam mana? Bersalahnya kita pada diri kita. Macam mana bulan Ramadan kita terlepas, duduk bersembang sampai pukul 2 pagi, duduk bernyanyi, duduk pergi merempit, tiba bangkit tidur subuh, tak bangkit subuh, dengan sahur-sahur pun tak baik, masuk pergi kerja, macam-macam manusia. Bukanlah wajib qiyamul lail tu, tapi maksudnya kalau itu manusia akan rasa beban. Apatah lagi tidurlah, sekurang-kurangnya semayanglah 5 waktu. Pergilah masjid bulan-bulan Ramadan ni, subuh sekurang-kurangnya tak pergi, bangun pergi masjid. Kemudian bersedekahlah, kontrollah mulut kita sama. Dan ini semua, ini program Ramadan. Tapi kita dah tersasar ni bila package Ramadan. Macam-macam kan. Kita dah jadi begitu. Dan ini tak, sebahagian pasar raya kita pergi dah raya dah. Jadi ini kita tersasar daripada apa sebenarnya yang kita cari dalam Ramadan ini. Doktor, tak ada lagi lah dosa yang Tuhan kata sedara kepada syaitan ni melainkan membazir. Minum arak, berzina, berjudi pun tak jadi sedara syaitan. Tapi membazir ni sedara syaitan. Dan kita tahu bulan ni syaitan diikat. Tapi banyak juga saudara-saudara dia tu yang ada kan, membazir dahsyat tu, berbilion-bilion tengok dalam komen sikit kan. Adakah saudara meninggalkan saudara? Dia pertama sekali memang betul lah, dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, atau kama qala Nabi SAW menyebutkan apabila datang Ramadan maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Para ulama adalah yang berbahas, ada yang mengatakan betul-betul lah kena ikat tu kan. Ada yang kata tak, yang itu hanya bahasa metafora kerana
menurut mereka yang dimaksud oleh Nabi SAW belenggunya syaitan tu sebab syaitan tak dapat nak goda kita kerana kita pada waktu ni macam tak apa nak demut sebab kita penat ataupun kita perut tak kenyang lah. Jadi ada yang kata yang diikat tu yang golongan yang ganas sajalah. Ada sebagian riwayat sebut maradah. Tapi kat sini kita tengok betul lah, kalau betul lah syaitan tu yang ganas pun diikat dan sebagainya, tapi masih ada orang kata apa? Masih ada lagi perbuatan saudara-saudara syaitan ni berlaku dengan pembaziran. Kenapa? Kerana kita 11 bulan kita telah ditarbiah dengan sesuatu yang jahat lah katakan umpamanya. Jadi benda tu dah jadi satu macam, dalam bahasa sains kita panggil apa? Kinestesis. Dia macam, saya pernah satu ketika bawa kereta. Masa tu kerja dekat Perak. Kerja pegawai zakat lah. Tiap-tiap hari nak pergi kerja lalu kot jalan tu. Jadi hari tu kebetulan hari cuti. Kan? Kita sebenarnya nak ikut jalan lain. Nak pergi bazar Ramadan. Hari cuti. Tapi oleh kerana dah lalu kot jalan tu setiap masa, setiap hari duk lalu kot jalan tu, sampai hari cuti nak pergi bazar Ramadan ikut jalan lain, lalu kot jalan tu juga. Sampai dekat-dekat nak masuk simpang nak pergi ke Seri Iskandar tu pun fikir, aku bukan nak pergi sini. Maksudnya apa? Maksudnya manusia ni dia ditarbiah. Biasanya kalau dia biasa ditarbiah dengan sesuatu, dia akan biasa pula lalu jalan tu. Ni orang Arab panggil apa? Sulukul jadah, melalui jalan yang biasa. Jadi apabila kita dah biasa dengan sesuatu yang dinamakan sebagai pembaziran, ataupun kita selalu duduk dengar bisikan-bisikan syaitan, jadi bila bulan Ramadan ni bisikan syaitan tu mungkin tak ada ataupun berkurangan, tapi oleh kerana dah terbiasa, Jadi tabiat. maka dia telah menjadi tabiat. Jadi sebab itu Nabi SAW sediakan pakej-pakej yang banyak ni, supaya pakej-pakej ibadah yang banyak ni, siang kita berpuasa, malam kita salat. Kalau ikut logik akal, siang dah puasa, malam tu penat. Kan kita bila lepas berbuka ni, katalah kita buka, lepas tu kita baring kejap, mesti lena ya? Sebab kita dah hilang tenaga. Tapi kenapa malam tu disuruh kita hidupkan? Supaya kita sedar yang kita ni tak nak bagi ruang pada syaitan untuk membisikkan sesuatu kerana kita sibuk dengan ibadat-ibadat. Jadi patutnya bulan ini menjadi satu bulan yang benchmarking kita. Satu bulan yang menjadi benchmark. Kalau kita tak dapat seluruhnya beribadat seperti mana bulan puasa, at least kita dapat separuh. Untuk kita buat di luar pun, bulan luar pun, okey dah. Maksudnya paling tidak solat malam tu ada, paling tidak puasa sunat tu pun kita buat, supaya kita rasa sentiasa diri kita tu dikawal. Dan sebenarnya bila Allah Ta'ala suruh kita berlapar ni, antara hikmahnya supaya kita rasa penderitaan orang miskin. Jadi bila antaranya. Jadi bila kita membazir, bila kita beli banyak sangat, masa apa beza kita dengan orang miskin? Kita disuruh puasa ni supaya kita share the same feeling that orang miskin rasa. Tapi orang miskin tak beli benda yang banyak-banyak membazir ni kan. Jadi sebab itu kita putih jari betul. Ada satu kisah sampai dia beli kuih kan. Dekat ujung meja tu ada bata merah. Bata yang bata merah tu, itu pun dia nak beli juga. Dia tak nampak itu bata. Sampai tu jual, ini bata je tak jual. Punya dahsyat tu. Kemudian masa buka puasa kan habis. Dia tak habis. Kalau dia beli nak bagi kat orang lain sama okey lah kan. Beli banyak. Tapi kalau masalah beli, mata kita tu bila tengok, ni semua sedap. Bukan kita larang orang pergi bazar Ramadan. Yalah, tapi kalau mengurangkan pergi bazar Ramadan pun bagus juga rasanya kan. Sebenarnya ini pun satu, yalah, kita ni pasal bulan ni lah semua fikir. Bulan ni lah fikir nak makan yang tu lah, fikir makan banyak bulan yang lain. Macam kita, orang kita pergi Mekah kan. Pergi Mekah sampai pagi esok lah fikir nak makan nasi lemak lah, roti canai. Yang kau duduk bertahun-tahun kat Malaysia ni makan lah. Masa kau pergi tu lah kau fikir nak makan benda-benda yang ada yang bawa dari Malaysia. Ada yang bawa tu macam lah kau tak mungkin fikir dia tak balik lah kau. Itu betul. Sebab tu tak bagus orang kita anak-anak kita dia pergi negeri tu, satu orang yang layan kita. Ni orang yang dengar kita okey agak kan. Kita pergi satu negeri. Saya sampai-sampai kami dah sambut Datuk ni, kami pergi makan nasi. Kita pergi Qatar ke, kita pergi Bahrain ke, kita pergi Negeri Arab ke, Negeri UK ke. Kami nak
Jamu Datuk makan nasi lemak. Buat apa aku baru main daripada Malaysia. Dia yang teringin. Dia yang teringin. Sebab dia dulu lama. Dia ajak kita kasi lemak apa. Kita main nak makan yang lain lah. Kita nak makan lah, makan tempat tu kan. Makan Turki ke. Si lemak baru semalam tu kan. Tadi saya nak jumpa Datuk. Makan saya nak makan. Bukanlah terima kasih lah jamu tu. Tapi maksudnya menu salah. Kadang tu orang main rumah kita, orang besar kan. Kita pergi cari makanan mahal-mahal. Dia makan. Buat apa? Dia sebenarnya dah jemur dah. Namanya bagi kita makan lah. Orang kampung bagi orang kampung makan lah. Bagi dia. Kita salah pilih menu. Bulan puasa tu. Macam-macam.